Selamat datang ke channel Jucong, dan hari ini kita akan sambung untuk bab 5 matematik tingkatan 1, di mana kita akan tumpukan perhatian kepada subtopik yang kedua, iaitu 5.2 ungkapan algebra melibatkan operasi asas aritmetik. Jadi apa yang dimaksudkan oleh operasi asas aritmetik ni sebenarnya adalah tambah, tolak, darab atau bahagi. Jadi untuk video kali ini kita akan tumpukan perhatian kepada tambah atau tolak dua atau lebih ungkapan algebra dahulu. Jadi seperti bentuk nombor yang lain, semasa kita nak tambah atau tolak ungkapan algebra ni, kita juga perlu mematuhi sesuatu peraturan atau syarat. Jadi di sini kita ada satu syarat yang perlu dipatuhi, iaitu hanya sebutan serupa yang boleh ditambah tolak sahaja. Jadi apa yang itu sebutan serupa itu adalah sebutan yang mempunyai pemboleh ubah dan kuasa yang sama sahaja yang dapat ditambah tolak. Jadi di sini kenapa kita perlu mematuhi syarat ini? Jadi di sini saya letakkan dua gambar lah, iaitu apple dengan pisang. Jadi kalau saya minta anda jumlahkan apple dan pisang ni, adakah anda boleh jumlahkan? Adakah anda boleh katakan ni adalah dua apple pisang? Tak dapat kan? Sebab ini adalah jenis yang berlainan. Itulah kenapa semasa kita nak jumlahkan sesuatu tu, kita hanya dapat jumlahkan jenis yang sama. Maksudnya apple tu, kalau kita nak kirakan bilangan tu, kita hanya boleh kirakan antara apple sahaja. Sama juga untuk pisang, kita tidak dapat jumlahkan pisang tu dengan buah-buahan yang lain. Sebabnya memang lain, maka kita tidak dapat jumlahkan. Jadi semasa kita tambah tolak tu, sama juga untuk ungkapan algebra ni, kita hanya dapat jumlahkan untuk sebutan yang serupa saja, iaitu jenis yang sama saja. Jadi itulah penjelasannya kenapa kita hanya dapat tambah tolak sebutan serupa sahaja. Jadi mari kita lihat contoh soalan. Jadi di sini pemudahkan setiap yang berikut. Jadi untuk soalan 1 ni, A tambah 4A. Jadi di sini anda juga perlu tahu, kalaulah kita hanya ada huruf sahaja atau pemboleh ubah sahaja, jadi berapa bilangannya? Sebenarnya adalah 1. Jadi apabila kita hanya nampak huruf itu tambah apa-apa nombor di depan tu, sebenarnya dia adalah 1 lah. Jadi di sini 1 tambah 4 dia adalah 5. Jadi jawapan kita tu adalah 5A. Jadi kalau anda tak faham kenapa tu, anda boleh fikirkan. Contohnya kita ada 1 apple tambah dengan 4 apple daripada kawan lain, jadi dia ada 5 apple. Jadi macam tu. Jadi untuk soalan 2, kita perhatikan di sinilah kita nampak ada sebutan yang tidak serupa. Jadi di sini kita ada dua kumpulan sebenarnya, iaitu A dengan A, lepas tu B. Jadi kita hanya dapat jumlahkan sebutan yang serupa saja. Jadi kita akan kumpulkan dahululah A tambah dengan 7A tambah B. Jadi di sini A itu kalau tak ada nombor tu maksudnya adalah 1 lah. 1 tambah 7 tu adalah 8A. Lepas tu tambah dengan B. Jadi B itu dengan A itu memang adalah sebutan tidak serupa. Jadi kita terpaksa henti di sini sebab dia memang adalah berlainan, maka kita tak boleh tambahkan lagi. Jadi begitulah jawapannya. Jadi biasanya kesilapan yang saya nampak untuk pelajar tu adalah pelajar tidak mematuhi syarat tu, iaitu dia jumlahkan juga sebutan yang tidak serupa ni. Jadi anda kena ingat, kalau sebutan yang tidak serupa tu maksudnya jenis yang berlainan tu, kita tidak dapat tambah tolakkan. Jadi di sini syaratnya adalah kita hanya boleh tambah tolak sebutan serupa sahaja. Jadi mari kita lihat contoh lain. Jadi untuk contoh lain tu anda akan nampaklah semakin banyak sebutan yang terlibat tu. Jadi untuk soalan 3 tu kita ada 4 sebutan dan kita ada atau 2 pasangan sebutan serupa tu. Jadi 3A itu tolak A, 3 tolak dengan 1 menjadi 2A. Lepas tu B tolak 7B. Jadi di sini anda juga perlu pandai daripada bab 1 itulah, iaitu anda perlu pandai untuk tambah tolak integer. Jadi positif B tolak dengan 7B itu maksudnya anda hanya ada 1B, tapi anda hutang 7B itu, maka anda akan hutang 6B. Macam tu. Jadi anda perlu berhenti di sini sebab A dan B itu adalah sebutan tidak serupa, maka kita tak boleh tolakkan. Jadi untuk soalan 4 pula kita nampak ada kurungan terlibat. Jadi pertama sekali kita mesti buka kurungan. Jadi yang depan tu tak ada apa-apa di depan, maka kita bukakan macam biasa aja. Lepas tu yang belakang tu kita perhatikan ini adalah tambah
atau positif tu. Jadi untuk tambah tu sebenarnya kita hanya buka terus sajalah. Kita akan ikut tanda asal dalam kurungan. Jadi di sini 8x tu memang tak ada tanda, maksudnya dia adalah tambah 8x. Lepas tu tolak y tu memang kekal sama, dan tolak 9 tu pun kekal sama. Selepas tu kita akan kumpulkan bersama sebutan serupa tu, iaitu x akan tambah dengan 8x dan tambah 2y ni. Anda perhatikan tolak y tu, tolak y tu, tolak tu akan ikut bersama, iaitu tolak y, lepas tu tolak 9. Jadi sekarang kita boleh selesaikan dengan kita selesaikan antara sebutan serupa aja. X tambah 8x, 1 tambah 8 jadi 9x. Lepas tu 2y tolak y, jadi 2 tolak 1 jadi 1 sahaja. Jadi apabila kita ada 1 sahaja, kita tak perlu tuliskan 1 di depan. Kalau kita dapat huruf sahaja tu, maksudnya dia memang adalah 1 lah. Dan akhir sekali adalah tolak 9. Jadi di sini kita perlu berhenti setakat ini saja, sebab x, y dan nombor saja tu adalah sebutan tidak serupa. Maka mereka tidak dapat ditambah tolak lagi. Jadi mari kita perhatikan contoh seterusnya. Jadi kalau anda nak cuba tu, anda boleh pauskan video lah dan cuba dahulu sendiri. Dan apabila kita nampak soalan tu melibatkan kurungan, langkah pertamanya adalah sentiasa kita bukakan kurungan dahulu. Jadi yang depan ni tak ada apa-apa tanda di depan, maka kita bukakan seperti biasa aja. Lepas tu yang belakang ni yang akan ada banyak perubahan. Jadi perhatikan ni adalah tolak. Tolak tu anda akan nampak tanda yang di dalam tu semuanya akan berubah. Jadi di sini negatif darab positif K jadi negatif K atau tolak K. Negatif darab negatif jadi positif L. Negatif darab positif 3 tu jadi negatif 3. Selepas tu kita kumpul bersama sebutan serupa tu, 2K tu akan tolak K dan tolak 3L tambah L tolak 3. Jadi di sini 2 tolak 1 tu jadi 1K sahaja. Negatif 3L tambah L, ada hutang 3, lepas tu bayar 1 tu jadi hutang 2L dan tolak 3. Kalau anda tidak pandai untuk tambah tolak ni, sebenarnya dia menggunakan konsep yang sama seperti integer lah. Jadi pastikan anda sudah pandai untuk tambah tolak integer tu, iaitu macam mana kita selesaikan soalan yang melibatkan nombor negatif ni lah. Jadi kita lihat contoh terakhir ni. Jadi contoh terakhir tu melibatkan 3 ungkapan. Jadi seperti biasa, langkahnya memang perlu buka kurungan dahulu. Jadi depan tu kita buka. Depan ni tak ada apa-apa ubah sebab tak ada apa-apa tanda di depan. Lepas tu yang positif tu adalah ikut tanda asal dalam kurungan tu. Jadi di sini tambah FG, lepas tu tolak 3H tambah 2. Jadi apabila kita nampak ada tambah di luar kurungan tu, sebenarnya kita ikut saja tanda asal pada kurungan saja. Lepas tu untuk negatif atau tolak tu, barulah semua tanda tu akan berubah. Jadi di sini ingat semua ini perlu diterapkan dengan tanda negatif tu atau tanda tolak tu. Jadi negatif darab positif, negatif 2FG, negatif negatif positif H, negatif positif 7 tu negatif 7. Selepas tu kita kumpulkan ikut sebutan yang sama tu, 4FG, lepas tu tambah FG dan tolak 2FG. Lepas tu kita ada H tu, negatif 3H tambah H, dan akhir sekali itu ada nombor negatif 5 tambah 2 tolak 7. Jadi kita perhatikan apakah penyelesaiannya. 4 tambah 1 jadi 5, 5 tolak 2 tu jadi 3FG. Lepas tu negatif 3H tambah H, hutang 3 bayar 1 jadi hutang 2. Nah, akhir sekali itu negatif 5 tambah 2, hutang 5 bayar 2, hutang 3. Hutang 3 tolak lagi 7 tu jadi hutang 3, hutang 7 jadi hutang 10. Jadi itulah kenapa Cikgu Chong bagi tahu anda mesti kena pandai untuk selesaikan tambah tolak integer dahulu, sebab bahagian ni sebenarnya memang gunakan konsep sama seperti integer itu. Cumanya dia ada satu syarat tambahan lagi, iaitu dia hanya boleh tambah tolak sebutan yang serupa sahaja.
Jadi apabila kita sudah sampai langkah di mana semua sebutan tu adalah tidak serupa, kita akan berhenti dan kita tak boleh buat apa-apa lagi. Jadi begitu saja untuk bahagian ni, iaitu macam mana kita tambah tolak ungkapan algebra. Jadi ingat, semasa kita tambah tolak ungkapan algebra ni, kita hanya boleh tambah tolak sebutan yang serupa sahaja, iaitu jenis yang sama. Jadi pastikan anda semak betul-betul. Dan apabila kita sudah sampai tahap di mana semuanya adalah sebutan tidak serupa, itulah jawapan kita sudah. Tak boleh kita tambah atau tolak sebutan yang tidak serupa tu. Jadi begitu saja untuk video kali ini. Sekian, terima kasih. Kita jumpa lagi.